Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Baik, syukur kepada Allah diberikan lagi kesempatan bertemu lagi seperti mana hamba katakan tadi. Yang ini segmen lain pula ya. Segmen yang berbeza yang hamba panggil ataupun hamba namakan dia sebagai Asam Garam Kehidupan ya, AGK ya, singkatannya insya-Allah. Dan insya-Allah tukar kopiah ya. Baik, hamba ambil masa tadi beberapa minit untuk cari ya kisah-kisah yang mana boleh hamba kongsikan, walaupun ini bukannya sesuatu yang dihantarkan kepada hamba ya, tetapi insya-Allah ya sesuatu kisah yang sangat baik yang hamba kira ianya juga adalah merupakan kisah yang benar berlaku ya. Wallahu alam, setakat mana kebenarannya itu hamba tak pasti, tapi kalau ikut melalui sumber yang mendapat di sebuah blog ini ya, jadi hamba baca secara sepintas lalu dan hamba dapati ianya adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dikongsikan bersama, dan ianya adalah kisah rumah tangga lah ya, kisah rumah tangga yang boleh kita jadikan manfaat ya, perkongsian ya, sebab ramai di antara kita sebenarnya sudah pun berumah tangga dan pastinya dalam kehidupan berumah tangga ni ya, banyak cubaan dan dugaan dan ujiannya, apatah lagi apabila kita tidak mempunyai asas agama, pengetahuan agama yang mencukupi ya. Jadi itu yang kadang-kadang ya, apa saja masalah yang datang kita tak dapat untuk menghadapinya dengan lebih terbuka dan dengan lebih rasional ya. Dan kadang-kadang ya, oleh kerana tidak adanya pengetahuan agama, memahami ya tugas dan tanggungjawab masing-masing, maka akan berlaku kepincangan dalam rumah tangga ya. Dan itulah yang kadang-kadang ya, yang sering kita dengar ya, kalau kita terbaca, kita dengar di dalam media-media sosial, banyak aduan-aduan yang dikongsikan. Dan kalau kita tengok ya, kalau kisah rumah tangga ni, KRT ni ya, di dalam media sosial memang sangat-sangat banyak ya. Bahkan kalau kita selusuri ya statistik kes-kes penceraian yang berlaku di negara kita, terutama sekali penceraian yang melibatkan orang Islam lah, sememangnya sangat membimbangkan ya. Kadang-kadang ada kes-kes yang mana yang mendengar lah ya, baru je kahwin ya, seminggu dua ya, dah boleh berpisah ya, apatah lagi mereka-mereka yang Allahumma salli ala Muhammad, golongan-golongan muda ni lah ya, yang tak bersedia untuk berkahwin ya. Berkahwin ni bukan hanya, ialah betul apa yang dikatakan, yang disarankan oleh Islam ya, kalau dah cukup segala-galanya ya, kahwin ya, insya-Allah. Tetapi kadang-kadang ada setengah pihak yang terlupa bahawa cukup segala-galanya termasuk salah satunya adalah ilmu itu sendiri ya, ilmu untuk berkahwin ya. Bukan hanya ilmu untuk menghadiri khusus perkahwinan adalah sesuatu yang tak cukup sebenarnya, tak mencukupi untuk kita melayari bahtera rumah tangga yang sememangnya untuk seumur hidup ataupun untuk tempoh yang lama puluhan tahun ya. Sebab kalau pergi ke kalau mengharapkan knowledge atau pengetahuan atau ilmu daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada khusus perkahwinan itu yang hanya berlangsung lebih kurang sejam dua macam tu ya, tak silap hamba ya, tak pastilah sekarang macam mana ya. Allahumma salli ala Muhammad untuk kita jadikan bekalan mengharungi kehidupan berumah tangga, bahtera rumah tangga selama puluhan tahun ni memang tak cukup ya. Ya, sejam dua untuk 40 tahun, sejam dua punya ilmu untuk 40 tahun tak boleh ya, insya-Allah. Sebab itulah ya, kena Allahumma salli ala Muhammad, bagi mereka yang ingin mendirikan rumah tangga ini, carilah ilmu sebanyak-banyaknya sebelum mendirikan rumah tangga, faham dulu basic-basicnya. Kemudian apabila dah sudah pun berumah tangga, Allahumma salli ala Muhammad, kena perlu sentiasa mendalami ilmu ya, supaya kita dapat memperbaiki diri kita ya, dapat juga berkongsikan ilmu itu dengan keluarga kita, rumah kita, anak-anak kita, supaya ya, kesejahteraan dalam rumah tangga itu akan lebih terjamin, akan lebih terpelihara, dan keindahan, kebahagiaan itu akan lebih menyinar. Sebab apa? Bila kita laksanakan tugasan ataupun tanggungjawab kita dalam rumah tangga dengan mengikut apa yang dah disarankan oleh Islam itu sendiri, insya-Allah keberkatan akan ada ya. Allahumma salli ala Muhammad,
kebahagiaan di dalam rumah tangga tu akan lebih bermakna, akan lebih berkat lah, ya, ada keberkatan, ya, insya-Allah. Baik, dan insya-Allah, ya, jangka hayat rumah tangga itu sendiri ataupun jangka hayat perkahwinan itu sendiri insya-Allah akan terpelihara, ya. Baik. Okey, kisah yang Amba nak kongsikan, ya, untuk episod yang pertama ini adalah kisah yang mendapat daripada blog yang bertajuk Luahan Seorang Isteri yang Teraniaya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta admin hidekan saya punya profil, ya. Terima kasih. Okey. Ya, bagus, ya. Memang untuk perkongsian sebegini sememangnya identiti orang yang bercerita, identiti nama sebenar orang-orang yang terlibat dalam kisah ini sepatutnya memang kita sembunyikan. Yang kita nak untuk kongsikan adalah pengajarannya, ceritanya, supaya dapat dijadikan panduan dan juga dapat dijadikan pengajaran pada mereka yang akan melaluinya, ya, akan melalui hidup Allahumma shalli ala Muhammad, proses berumah tangga ni, ya. Ya, supaya dapat dijadikan pedoman, ya, dan pengajaran. Baik. Saya terpanggil untuk bercerita tentang kisah rumah tangga saya sebab dah tak tahan dengan perangai suami saya. Awal bulan Julai nanti, iaitu pada tahun sekarang, ceritanya dikisahkan ataupun diceritakan pada 2016, ya, 2016. Yang memulakan semula, saya terpanggil untuk bercerita tentang kisah rumah tangga saya sebab dah tak tahan dengan perangai suami saya. Pada bulan Julai nanti akan masuk tahun ke-6 perkahwinan saya dan suami. Masa mula-mula saya kenal suami, saya tak selidik sangat latar belakang dia sebab tengah angau, ya, tengah angau bercinta lah katanya, ya. Setahun perkenalan kami pun bertunang, ya. Setahun je berkenalan, kami pun bertunang. Sebelum bertunang, cuma sekali dia bawa saya jumpa keluarga dia. Ya, saya tengok keluarga dia taklah sesenang mana, cuma bolehlah untuk menjalani kehidupan, ya, bolehlah teruskan hidup. Sebulan menghampiri tarikh perkahwinan, saya minta sijil SPM dia untuk tolong dia dapatkan pekerjaan. Sebab lepas kahwin kami akan berpindah ke keluarga saya, iaitu di selatan tanah air. Dan keluarga dia pula berada di utara tanah air, ya. Dia cuma cakap okey dan akan suruh adik dia postkan sijil SPM tersebut. Ya, last saya call adik dia untuk tanya dah post ke belum sijil abang dia. Rupanya adik dia bagi tahu yang abang dia tak sekolah, ya, tak habis sekolah, ya. Rupanya dimaklumkan, baru dia tahu, ya, suami isteri ni tahu bahawasanya abangnya tu memang tak ada sijil pun, ya, sebab tak menghabiskan persekolahannya, ya. Jadi mana nak datang sijilnya, kan? Baik. Saya mengamuk juga, ya, sebab dia tipu saya, ya, tapi saya terpaksa mengalah sebab tarikh perkahwinan kami dah dekat masa tu, ya. Mulanya saya redha, mungkin ini nasib saya. Lepas kami kahwin, saya baru tahu yang salah seorang abangnya meninggal sebab isap dadah. Allahu Rabbi, subhanallah. Ya, saya cuma berharap yang suami saya tak akan mengisap dadah. Setahun selepas perkahwinan, alhamdulillah tidak ada masalah, ya. Dah ada anak seorang pun, hubungan kami masih lagi okey, ya, alhamdulillah. Ya, cuma masa saya mengandungkan anak kedua, abang dia datang dari kampung untuk mencari kerja di sini dan nak menumpang di rumah kami. Masa tu kami dah duduk rumah sewa, ya, maknanya duduk rumah sendirilah. Dan saya pun okeylah, ya, sebab niat nak tolong, ya. Masa mula abang dia dapat kerja, saya keluarkan duit saya untuk beli pakaian kerja abang dia sebab gaji suami dah habis bayar hutang, ya. Bila dah lama sangat abang dia tinggal bersama kami, saya jadi sakit hati sebab dia dapat gaji langsung, tak tolong pun untuk belikan sebarang barang dapur ataupun hulukan apa-apa, ya. Maknanya duduk free, ya. Allahu Rabbi. Dahlah baju suka letak atas lantai dalam bilik air, ya. Saya yang kutip dan basuh. Makan pun saya masak untuk dia bawa bekal. Bila saya masak untuk makan tengah hari, dia habiskan tanpa fikir yang suami saya belum makan. Ini menampaklah, kan.
bila saya suarakan pada suami, dia cuma boleh cakap nak buat macam mana, itu dah perangai dia dari dulu. Allahu Akbar, ya. Ini sesuatu yang bernama tu sangat tak boleh terima lah, ya, insya-Allah. Baik, perlahan-lahan saya mula salahkan didikan emak dan ayah dia. Last sekali saya terpaksa halau abang dia dari rumah kami sebab abang dia isap ganja, dan saya terjumpa peralatan tersebut. Selain saya terjumpa tab milik saya dalam beg sandang dia. Ya Allah, dicuri dah, ya. Ada cubaan mencuri tab, ya. Allahu Rabbi. Abang dia kerap kali bawa balik kawan-kawan yang perangai tak senonoh, ya, buat rumah kami macam rumah mereka sendiri, ya. Buat macam rumah sendiri tapi tak pernah hulurkan apa-apa, ya. Masa saya bersalin anak kedua, mak mertua saya datang dari kampung nak jaga saya dalam pantang. Saya pun layan baik je lah. Tapi setiap hari rasa sakit hati sebab bila saya ke dapur, pinggan mangkuk dan peralatan memasak berlonggok dalam sinki. Mulalah saya membebel. Suami saya marah juga sebab saya tak jaga hati mak dia. Dahlah saya tension dengan abang dia, mak dia pula macam ni. Ya, bila mak mertua saya nak balik, suami saya ada ulurkan duit pada maknya sebanyak RM350. Ya, saya biar je sebab ingat guna duit dia sendiri. Tapi bila cek akaun bank saya, tinggal 100 lebih je. Bila ditanya pada suami kenapa guna duit saya untuk bagi kat mak dia, ya, dia boleh cakap yang mak dia susah-susah datang daripada kampung untuk jaga saya. Ya, apa salahnya bagi kat mak dia, ya, katanya macam tu. Start dari itu saya mula simpan dendam kat suami. Ini tak baguslah, ya. Masa anak kedua berusia 4 bulan, hari itu suami bagi tahu dia nak keluar dengan kawan, sebab nak hantar kereta kawan untuk dijual, ya. Sampai ke maghrib ada orang call bagi tahu saya yang suami saya kena tangkap sebab bawa kereta curi, dan saya diminta untuk datang ke balai. Allahu Akbar. Saya menangis. Kenapalah suami tipu saya. Last saya pergi juga ke balai dengan adik saya dan tunang kawan suami itu, ya. Nasiblah, ya, mak saya nak tolong jaga anak-anak saya pada ketika itu. Hampir 2 minggu, ya, suami berada di dalam lokap dan dibebaskan atas jaminan polis. Ya, saya ingat dia dah serik dan takkan buat hal lagi. Rupa-rupanya lagi teruk, ya, atas pengaruh kawan dia isap isap ais, ya. Allahu Akbar. Ya, atas pengaruh kawan dia isap ais, dan bila saya jumpa dia tak mengaku, ya. Allahu Akbar. Dia bagi alasan tolong simpankan kawan punya saja, ya. Maknanya dah tertangkap isap ais tu, ya, ataupun isterinya terjumpa peralatan mengisap ais, ya, tapi si suami tak mengaku, ya. Katanya itu kawan dia yang punya dan ditolong simpankan saja. Tapi saya memang dah tak percayakan dia, ya. Kami kerap kali bertukar rumah sewa sebab suami dah tak bekerja dan tak mampu bayar sewa. Pernah sekali bil elektrik dipotong terus sebab dah banyak tertunggak dan akaun tersebut telah pun ditutup, ya. Dan tuan rumah pun menghalau kami, ya. Kami menumpang di rumah mak saya, ya. Ayah saya mengamuk sebab suami tak kerja dan biarkan saya yang menanggung semua. Sampai satu saat saya buat keputusan untuk berpisah, ya. Tapi bila dipujuk oleh mak mertua, hati saya jadi lembut dan saya bagi peluang lagi untuk dia berubah. Ya, mula-mula dia okey dan baik sangat. Jaga anak pun okey, tolong saya basuh baju, lipat baju, basuh berak anak, jaga anak, semua serba-serbi dia baiklah, dia buat semuanya, ya, si suami tersebut. 3 bulan lepas tu dia berhenti kerja. Dia dapat kerja ke? Ya, tiba-tiba 3 bulan lepas tu dia berhenti kerja. Alasannya majikan tak bagi cuti untuk kami balik ke kampung masa buat kenduri akikah anak. Saya pun cakap tak apalah, nanti hari kerja lain, ya. Saya pun cakap tak apalah, nanti hari kerja lain. Maknanya mungkin, ya, teruskan kerja, ya, tapi mungkin boleh cari hari yang lain untuk pulang ke kampung minta cuti, kan. Rupa-rupanya bukan majikan yang bermasalah.
Tetapi sebenarnya si suami itu sendiri yang bermasalah, ya. Dia berhutang dengan hampir satu pejabat, maknanya dia berhutang boleh dikatakan dengan semua orang dalam pejabat tu, ya, dan mereka berpakat untuk datang cari saya untuk minta bayarkan hutang. Allahu Akbar. Ini orang kata apa ni, sudah jatuh ditimpa tangga, ya. Allahu Rabbi. Untuk kesekian kalinya saya menangis sebab terpaksa tanggung semua. Sudahlah rumah pengasuh, api, air dan sekolah anak saya yang tanggung, ya. Dia hanya tahu bersenang-senang di rumah, ya, tak kerja, ya. Tak malu, ya, insya-Allah. Tak malu tambah-tambahlah, ya. Di rumah saya, pejabat saya dekat dengan rumah. Dalam masa 5 minit saya boleh balik ke rumah, ya. Pernah beberapa kali masa saya balik, ada kawan-kawan dia di rumah dan tanya suami kenapa mereka datang, ya. Dia boleh kata saja sembang-sembang, ya. Dahlah barang makanan dekat dapur habis dijamukan kawan-kawan dia, ya. Bila saya call mak mertua bagi tahu yang suami tak kerja, saya yang terpaksa menanggung semua. Mak mertua cuma diam dan dia tak bagi respon apa-apa pun, ya. Saya dah tak tahu nak buat macam mana. Hari-hari kami bergaduh, malu dengan jiran sebab suami tak bekerja dan tak nak jaga anak-anak, dan anak-anak dihantar ke rumah pengasuh, ya. Jadi hantar rumah pengasuh ni maklumlah, ya, akan tambah lagi lah kosnya, kan. Apa keputusan yang patut saya lakukan bila suami tak bertanggungjawab macam ni? Ya, untuk pengetahuan, suami seorang yang tidak suka sembahyang, Allahu Akbar, dan keluarganya juga tidak bersembahyang, kecuali maknya seorang je yang bersembahyang. Allahu Akbar. Berharap yang kat luar sana yang nak kahwin muda-muda tu selidiklah latar belakang sebelum menyesal tak sudah, ya. Itu keterangan ataupun perkongsian cerita daripada seorang isteri yang teraniaya, ya. Baik, sebenarnya kalau ikut pada kisah dia ni, dia ada bagi tahu, ya, sebelum Allahumma salli ala Muhammad, ya, sebulan sebelum perkahwinan, tak silap hamba tadi, ya, dia dapat tahu, ya, bahawa si suaminya memang tidak menghabiskan persekolahan, jadi tak ada sijil, tak ada SPM, ya. Jadi bagi hamba sebenarnya kalau mungkin pada masa tu, ya, beliau berfikiran rasional, membuat keputusan yang tepat, yang mungkin boleh refer ataupun rujuk kepada mak ayah sendiri, ya, dan juga pada kawan-kawan, ya, mungkin pada masa tu, ya, dia boleh mengambil keputusan yang baik lah, yang bijak lah, ya, untuk tidak meneruskan perkahwinan. Walaupun mungkin akan mendatangkan malu, ya, kepada keluarga, tetapi perkahwinan sebenarnya bukan sesuatu yang boleh dibuat main, ya, sebab ianya adalah perkongsian hidup untuk tempoh yang panjang, dan kemungkinan besar insya-Allah panjang umur, panjang jodoh, ya, mungkin sampai ke mati, ya, ke liang lahat. Jadi walau macam mana pun, ya, hamba akuilah, ya, kalau dalam keadaan angau, ya, dalam keadaan yang memang Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kita nampak pada diri pasangan kita itu ataupun orang yang akan kita kahwini itu, apa yang semuanya kita nampak yang baik pada masa tersebut, memang sukar untuk kita membuat sesuatu keputusan yang bertentangan dengan apa yang kita tengah lalui, angau itu sendiri, ya. Jadi sebab itulah, ya, walau macam mana pun, ya, sesuatu perlu sebelum mengambil keputusan ni, kita perlu rujuk pada mereka yang lain lah, yang berpengalaman, ya. Kalau mungkin Allahumma salli ala Muhammad, kalau dengan ibu bapa kita sendiri, kita tak boleh nak menerima pendapat ibu bapa kita, ya, susah nak menerima dan sebagainya, ya, carilah orang lain, mungkin dengan teman kita, kawan kita, dan orang-orang yang kita hormat, orang-orang yang kita sanjung, ya, orang-orang yang kita rasa dapat memberi nasihat kepada kita, rujuk pada mereka dahulu sebelum membuat keputusan. Kerana seperti mana hamba katakan tadi, ya, perkahwinan adalah bukan suatu perkara yang boleh buat main, ya, ataupun bukan sesuatu yang untuk tempoh masa yang singkat, ya. Jadi itu di antaranya. Walau macam mana pun, ya, Allahu Akbar, inilah lembutnya hati seorang isteri, ya. Walaupun sebenarnya pada awalnya dah pun orang kata give up lah, ya, tetapi Allahu Rabbi mungkin, ya, apa orang kata ni, kerana kasihkan lagi, ya, kerana nak bagi harapan ataupun peluang kepada si suami, ya, beri peluang lagi, dan tapi masalahnya, ya, peluang yang diberikan dirobek ataupun dikhianati, ya. Allahu Akbar. Jadi itulah, kalau bercakap tentang dadah ni, ya,
Allahumma salli ala Muhammad. Apabila seseorang itu terlibat dengan dadah, minta maaf cakap lah ya, melalui pembacaan hamba, bukan pengalaman lah ya, pembacaan, pengetahuan yang mendengar ya, daripada sekitar hamba sendiri ya, kebanyakannya mereka yang terlibat dengan dadah ni susah untuk untuk U-turn ataupun untuk betul-betul Allahumma salli ala Muhammad, untuk betul-betul berubah ya, bukan tak ada peluang, bukan tak ada peluang langsung, tetapi ianya perlu kepada tarbiyah yang formal ya, perlu dihantar ke pusat serenti ya. Kalau sekadar tarbiyah ataupun melalui nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang terdekat ya. Sebab apa? Sebab mereka-mereka yang terlibat dengan dadah ni ya, mereka sanggup membunuh ibu bapa mereka sendiri ya. Kalau kita tengok di dada-dada akhbar, di media-media arus perdana ya, memang banyak kisah-kisah yang mana anak membunuh ibunya sendiri, diletak dalam tong, dibuang dalam longkang dan sebagainya ya. Itu dah terbukti ya. Ini bukan perkara yang baru sebenarnya ya. Memang dah lama dan sememangnya sering berlaku. Dan macam-macam kisah kita dengar ya. Ada yang sanggup membunuh ayah sendiri kerana dadah ya. Bila mereka-mereka yang berada di bawah pengaruh dadah ini, memang dia sendiri sebenarnya hilang kawalan ya, kewarasannya memang Allahu Akbar dah hilang, dan hatinya lagilah ya, apatah lagi ya dengan orang-orang yang tidak sujud pada Allah ya, orang yang tak solat. Jadi makanya kalau hamba lah ya, sepatutnya betul lah apa yang dikatakan tu ya, di penghujung cerita ini ya, penulis mengatakan bahawa selidiklah dahulu latar belakang. Benar ya, dalam kita nak mendirikan rumah tangga ini, kita perlu tahu ya, latar belakang, terutama sekali isteri yang mencari suami lah ya. Suami yang mencari isteri itu mungkin suami yang baik, dia dapat mendidik isterinya menjadi orang yang baik ya. Tetapi kalau kebiasaannya isteri yang baik ya, susah untuk dia mendidik seorang suami yang teruk ya. Tapi bukannya mustahil untuk ianya didapat ditarbiyah, tetapi kebanyakan cerita yang berdengar sendiri, yang bertahu dan membaca, kebanyakannya kadang-kadang ada setengah ustazah ya, seorang ustazah yang memang hebat dalam ilmu agama dan sebagainya ya, bila berkahwin didapati ya, suaminya memang terlibat dengan dadah ya, dan juga bila tahu belangnya ya, macam-macam belang dah keluar selepas kahwin, dia nak cuba tarbiyah ya, mendidik suaminya, tapi kebanyakannya gagal ya. Bahkan ya, ada yang mereka-mereka ini terseret sekali ya ke lembah yang durjana itu ya, lembah yang hina. Auzubillah min zalik ya. Jadi apapun itulah ya, yang paling penting seperti mana yang dipesankan juga ya oleh penulis tadi, perlu untuk kita selidiki ya latar belakang, seperti mana yang dikongsi-kongsikan, yang disarankan oleh para asatizah kita ya. Ibu bapa kena memainkan peranan lah dalam untuk membina sebuah masjid ya, bahtera rumah tangga anak-anak ya. Apa yang memasukkan adalah ya, mak ayah, terutama sekali ayah lah ya, pada mereka yang ada anak perempuan yang nak berkahwin ya, ayah perlu memainkan peranan ya. Peranannya adalah seorang ayah ni perlu untuk pergi ke kampung ataupun tempat tinggal, kawasan tempat tinggal pemuda yang bakal menjadi menantu kita tu ya, ataupun suami kepada isteri anak kita nanti ya, pergi ke sana ya, dan mungkin dalam tempoh 3-4 hari ulang-alik kalau dekat lah, kalau tak pun mungkin bercuti, ambil masa pergi ke sana, dan ya Allahumma salli ala Muhammad, tiap-tiap masa waktu solat pergi masjid yang terdekat, masjid ataupun surau yang terdekat ya, selidik ya, tanya pada ahli qaryah di sana, kenal, bawa gambar bakal menantu kita ni ya, tanyakan kenal tak si fulan ini ya, tanya pada tok imam, tanya pada tok Bilal ya, tanya pada ahli-ahli jemaah qaryah dan sebagainya yang berada di masjid-masjid yang berdekatan dengan tempat duduk bakal menantu kita tu ya, selidiki ya, kenal tak orang ni ya, tanya ya, kalau kenal alhamdulillah lah. Maknanya kalau mungkin tok Bilal tu kata, tok imam tu kata, oh ini memang bagus ya, hamba selalu nampak dia
dekat masjid ya. 5 kali sehari semalam memang selalu ada kat masjid. Memang itu kalau macam tu memang dah lepas lah, lulus lah orang kata ya. Dah lulus dah ya. Dari segi apa orang kata ni, Allahumma salli ala Muhammad. Dari segi pekerjaan tu insya-Allah ya, Allah akan berikan apa nama tu, rezeki yang melimpah ruah pada orang sebegini. Walaupun mungkin tak mewah, tak kaya, tetapi mereka ini akan kaya dari segi qanaah itu ya, keberkatan dalam hidup, dan insya-Allah kebahagiaan akan ada ya. Jadi mak ayah atau ayah lah ya, minta maaf tersepak pula. Ayah perlu ambil main peranan ya, untuk memainkan peranan, pergi untuk menyiasat siapa orang ini ya. Dan ya, nak sarankan juga pada mereka-mereka yang sememangnya apa nama tu, yang mengenali orang yang ditanya oleh seseorang nanti ya, kemungkinan kebetulan kita berada di masjid kita dan ada orang tanya siapa orang ni, kenal tak, macam mana dia dan sebagainya, bagi tahulah dengan sejujur-jujurnya ya. Kalau orang tu bermasalah, bagi tahulah, kerana ianya adalah sesuatu yang harus ya, berdosa ataupun berdosa kalau kita menyuruh ya keburukan dia, kerana ianya akan apa nama ni, mendatangkan keburukan kepada orang yang akan dinikahinya nanti ya. Jadi itu sesuatu yang perlu untuk kita faham ya, supaya tidak memberikan apa orang kata ni, kesusahan kepada orang yang akan dinikahi tersebut ya. Jadi mak ayah kena mainkan peranan ya, insya-Allah. Itu di antaranya lah ya, yang tip yang boleh hamba kongsikan untuk kisah ini. Walau macam mana pun ya, sekali lagi hamba ulang ya, pada mereka-mereka yang nak mendirikan rumah tangga, sememangnya perlu untuk menyelidik latar belakang ya, orang pasangan yang bakal kita nikahi, sebab ianya adalah sesuatu yang amat penting untuk kita tahu supaya kita tidak sesal di kemudian hari ya. Apatah lagi takut-takut mereka itu, orang yang nak kita jadikan pasangan hidup itu, mereka yang terlibat dengan dadah, na'udzubillah min zalik ya. Jadi itu saja insya-Allah perkongsian untuk episod yang pertama Asam Garam Kehidupan ini ya. Dan insya-Allah kalau ada lagi kita akan kongsikan lagi satu kisah saja tapi huraian ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Kelapa Muda. Bang Haji, insya-Allah. Terima kasih kerana memantau dan insya-Allah ya. Terima kasih kerana sudi untuk menonton ya segmen ini, insya-Allah ya, segmen yang baru. Sebenarnya dah lama bukan introduction, pengenalannya dah lama kongsikan, cuma tak sempat buat dan tak ada tidak ada sebarang kiriman yang hamba terima ya. Hamba mengharapkan kalau ada orang mengirimkan ya, kisah-kisah kehidupan, tak kisahlah kisah rumah tangga ke, kisah pengalaman hidup ke, yang mana yang boleh dijadikan pengajaran, boleh kongsi, boleh hantarkan pada hamba melalui WhatsApp ke, ataupun melalui email ke ya, atau melalui messenger di Abu Fatih page ini untuk hamba bacakan, dan insya-Allah kita akan cuba ulaskan apa-apa yang boleh dijadikan pengajaran daripada kisah yang bakal kita kongsikan ya, insya-Allah. Baik, sekadar itu sahaja dahulu ya. Terima kasih kepada Abang Haji Kelapa Muda, hamba ingat, insya-Allah ya. Dan semoga dipermudahkan segala urusan, dan semoga kehidupan kita sentiasa mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hamba-Nya yang sebenar-benarnya hamba, insya-Allah ya. Baik, sekadar itu saja dahulu ya, hamba sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Okey, sebelum tu insya-Allah ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, segala yang buruk, yang kurang, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri hamba sendiri. Jadi hamba mohon ampun dan maaf daripada ujung rambut hingga ujung kaki. Dan jika ada manfaat ya di sebalik perkongsian ini, minta tolong share lah ya, share supaya ramai lagi rakan-rakan yang dapat manfaat bersama, insya-Allah. Dan insya-Allah ya, sesuatu yang bermanfaat itu apabila kita kongsikan, ianya tidak akan mengurangkan pahala orang yang menyampaikan, bahkan pahala tu insya-Allah akan sama dapat ya. Insya-Allah. Amin. Baik, terima dahulu, terima kasih. Sudahi sekali lagi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih selama-lamanya. Terima kasih.